نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian? Terima kasih kepada pengerusi dan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Pasir. Dan terima kasih kepada Al-Mukarram, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sahabat-sahabat syurga yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah SWT. Pada petang ini kita sama-sama Allah Ta'ala himpunkan di sebuah tempat yang terbaik. Mudah-mudahan cara kita menzahirkan rasa syukur pada Allah SWT dengan terus berusaha untuk taat padanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam kuliah asar di petang ini Allah senaraikan nama-nama kita di dalam ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Sesungguhnya apa yang kita buat ini kemampuan kita untuk taat beribadah kepada Allah, kemampuan kita untuk melaksanakan syariat Allah bukan kerana diri kita baik dan saleh. Tapi kita mampu hadir salat berjemaah, kita mampu duduk dalam kuliah-kuliah dan muzakarah ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Hanya dengan rahmat Allah sahaja kita mampu lakukan kebaikan. Bahkan dengan rahmat Allah sahaja kita mampu untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita untuk sentiasa bermohon akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus daripada rahmat Allah. Rasulullah ajarkan pada kita dengan satu doa yang lazim kita bacakan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, kami mohon, kami minta, kami hajat pada rahmat-Mu ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan pernah tinggalkan diri kami walaupun sendirian ya Allah, walaupun tarfata'in, sekelip mata ya Allah. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab Nabi tahu manusia ini sentiasa lupa. Innal insana la yatgha. Manusia ini selalu melakukan kesilapan. Innal insana khuliqa halua. Manusia ini selalu lupa dengan setiap apa yang pernah diberikan. Sebab itu kita mohon rahmat pada Allah supaya hati kita, jiwa kita, jasad kita, rohani kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di dalam jalan-jalan ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Hari ini insya-Allah pada petang ini kita sama-sama nak merenung dan muhasabah hakikat di sebalik ibadah Ramadan yang Allah berikan pada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memberikan satu syariat itu melainkan syariat yang diberikan kepada umat-umat itu adalah satu kemuliaan kepadanya. Bila Allah muliakan satu-satu umat, satu-satu nabi, Allah akan berikan kemuliaan pada syariat dan ibadatnya. Sebab itu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita selalu bacakan ini diturunkan oleh Allah bagi menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Nabi berhijrah di kota Madinah, tahun pertama berada di Madinah masih belum ada pensyariatan puasa. Bila masuk tahun yang kedua, 2 tahun Nabi dan para sahabat duduk di Madinah, waktu itu Allah turunkan ibadah puasa. Sebelum adanya ibadah puasa Ramadan, Nabi telah pun melaksanakan ibadah puasa sunat. Nabi puasa Isnin dan Khamis, Nabi puasa Ayyamul Bid 3 hari sebulan, Nabi puasa. Kerana apa? Puasa itu adalah amalan para Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi apabila Nabi berpuasa, orang Yahudi berkata, wahai Muhammad,
Sesungguhnya apa yang kau bawa kepada kami, ajaran yang engkau bawa ke dalam masyarakat kami, tidak ada beza dengan agama kami. Mereka seolah-olah nak menyamakan apa yang Nabi bawa dengan agama yang mereka anuti. Mereka seolah-olah nak mengatakan bahawa apa beza Muhammad membawa agama Islam? Kalau ibadahnya ada puasa, kami pun ada ibadah puasa. Maka Allah turunkan ayat ini, qablikum la'allakum tattaqun. Allah berikan puasa yang pernah diberikan kepada Nabi dan umat terdahulu, tetapi puasa yang diberikan kepada Rasulullah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada umat yang terdahulu. Subhanallah. Sebab itu pada petang ini kita nak muhasabah, kenapa ibadah puasa ini satu ibadah yang sangat mulia, sehingga kan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surah ini, Nabi menyambutnya dengan satu kalimah, as-siyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi umat manusia, perisai bagi insan yang ingin mengenal Allah. Kerana apa Nabi sebut begitu? Sebab Nabi faham, Nabi sedar, Nabi yakin satu-satunya ibadah yang tidak nampak pada zahir perbuatan itulah puasa. Satu ibadah yang benar-benar mendidik jiwa dan dirinya insan itulah puasa. Sebab itu satu-satunya ibadah yang Allah rahsiakan ganjaran dan pahalanya, puasa. Semua ibadah Allah sebut dalam Quran, satu amalan kebaikan Allah gandakan 10 hasanah, 10 pahala sehingga 700 hasanah dan pahala. Tapi ada satu ibadah yang kalau mereka buat, jumlah pahala dan hasanahnya antara aku dan dirinya. Subhanallah. Kenapa? Kerana ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tidak nampak pada zahir, betul? Kalau salat kita nampak air wuduknya, nampak cara tata cara salatnya. Kalau haji dan umrah kita nampak perjalanannya, nampak proses tawafnya, nampak sa'i daripada Safa ke Marwahnya, nampak penat lelahnya. Begitu juga dengan ibadah sedekah, nampak perbuatannya, nampak jumlahnya, nampak benda dan perkaranya. Tapi ada satu ibadah yang tak ada siapa pun boleh ukur. Yang boleh ukur, yang boleh nilai hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sambut surah Al-Baqarah ayat 183 ini dengan kalimah as-saumul junnah dalam riwayat Imam Baihaqi, as-siyamul junnah dalam riwayat Imam Bukhari. Kenapa Nabi sebut junnah? Perisai. Perisai yang tak nampak tapi ada dalam diri manusia. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah, dia akan laksanakan ibadah puasa dengan sepenuh keimanan. Sebab tak ada siapa pun nampak. Apatah lagi zaman sekarang, tuan-tuan, ibu ayah, kita semua pakai mask. Nampak tak dalam mask kita makan keropok ke rempeyek? Tak nampak. Dalam mulut kita tengah minum, tak nampak. Tak ada siapa pun nampak. Tapi kenapa kita puasa? Sebab iman. Sebab itu Allah mulakan Al-Baqarah ayat 183 ni dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman, orang-orang yang benar nanti dia akan keluar dari Ramadan sebagai orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Siapa dia? Siapa yang akan dapat makam muttaqin? Siapa yang akan dapat gelaran orang bertakwa? Siapa yang akan diiktiraf Ramadan ibadah puasanya? Iaitu orang-orang yang bila dia masuk dalam Ramadan dengan penuh keimanan pada Allah. Itu. Kita masih ada masa. Hari ini adalah 11 Ramadan. Kita masih ada lagi berbaki masa, kurang lebih 19 hari. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita, luruskan hati kita. Ya Allah, saya berpuasa semata-mata kerana Kau, ya Allah. Bukan kerana adat, bukan kerana budaya, bukan kerana saya tengok jiran saya puasa, saya pun puasa. Saya tengok orang lain bersahur, saya pun bersahur. Saya tengok orang lain sibuk berbuka, saya pun berbuka. Tidak. Tapi kita nak masuk dalam Ramadan kali ini dengan ibadah yang penuh dengan keimanan pada Allah. Supaya bila kita keluar dari Ramadan kali ini, Allah Ta'ala zahirkan sifat orang bertakwa dalam diri kita. Sebab itu hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah, Nabi SAW sebut, kenapa saya sebutkan iman adalah kunci pertama untuk dapatkan kehebatan Ramadan. Iman adalah kunci pertama untuk dapatkan kemakbulan Ramadan. Iman adalah kunci dan pintu gerbang pertama untuk dapatkan kemabruran keridhaan Allah dalam Ramadan. Kenapa? Nabi sebut man sama ramadana imanan wahtisaban.
Barang siapa yang masuk dan berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran. Sebab kenapa Allah sebut, Nabi sebut begitu? Nabi tahu tak semua orang mampu untuk benar-benar berpuasa. Sebab puasa bukan sekadar menjauhkan diri daripada lapar dan dahaga, tak. Tapi puasa yang dimaksudkan adalah imsak, menahan, as-saum, melindungi seluruh panca indera kita. Sebagaimana 7 anggota panca indera yang disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Asy-Syifa'ul Qalbi mengatakan bahawa 7 anggota dijaga: matanya, telinganya, lisannya, hatinya, perutnya, kemaluannya, tangannya dan kakinya. Allah, benar atau tidak kita telah jaga hak-hak Ramadan itu dalam puasa kali ini? Subhanallah. Sebab itu bila Nabi sebut man sama Ramadana imanan, Nabi sebut pada hadis yang lain riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, man sama Ramadana fa'arafa hududahu wa hafizalahu ma yanbaghi lahu an yatahaffaza fihi kaffara ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan menjaga haknya Ramadan, jaga hak dia. Sebab itu hadirin hadirat, tak semua orang yang apabila keluar dari Ramadan hidup dia berubah. Sebab itu kita nak tahu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala redha, terima atau tidak ibadah Ramadan kita, ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Lihat bagaimana kemenjadian diri kita selepas Ramadan. Semakin baik akhlak kita, semakin tunduk mata dan pandangan kita, semakin lunak lisan dan bicara kita, semakin baik tangan dan kaki kita, semakin baik hati dan prasangka kita. Itu tanda Allah Ta'ala sedang menerima ibadah kita. Tapi ada orang salatnya banyak, salat malamnya hebat, baca Quran khatam banyak kali, berulang kali, tapi kenapa akhlaknya tidak berubah? Sebenarnya dia belum mendapat hakikat kemakbulan Ramadan. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Fatihah, Allah jawab dalam surah Fatihah, sehingga disebut sebagai surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, tunggaknya Quran, Ummul Kitab. Keutamaan bagi seluruh ayat Quran berada dalam surah Al-Fatihah, sehingga disebut sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan bila kita masuk Ramadan, bukan sahaja 17 kali kita ulang Fatihah dalam solat wajib, bahkan tengok kita mampu solat tarawih sampai 20 rakaat, betul? Kita mampu jaga solat-solat qabliyah ba'diyah kita dalam Ramadan, betul? Berapa banyak kali kita baca surah Al-Fatihah. Tapi tahu tak, dalam surah Al-Fatihah Allah bicara tentang keputusan orang yang benar dalam ibadahnya. Pada ayat 1 hingga ayat yang keempat, 1 hingga ayat yang kelima, maafkan saya, Allah bicara tentang akidah. Bermula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillahirrahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Bukan sekadar pengasih dan penyayang, maha suci bagi Allah, maha mulianya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus seluruh langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi sekalian alam. Iman. Kita tak nampak Allah, kita tak lihat, tak mampu lihat Allah, tapi kita rasa kewujudan Allah. Bila? Terutamanya bila masuk bulan Ramadan. Sebab itu ayat surah Al-Baqarah ayat 183, tuan-tuan tengok pada ayat 186 di posisi paling bawah. Apa Allah sebut? Setelah Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat 186 Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau umatmu bertanya kepadamu di mana Tuhanmu, beritahukan pada mereka bahawa Tuhanmu sangat dekat. Allah.
Bila kita rasa Allah sangat dekat dengan kita? Ramadan. Sebab itu dalam Ramadan, orang yang tak pernah pergi masjid surau pun bila masuk Ramadan, Masya Allah, meriah dia datang masjid surau. Betul? Orang yang jarang solat sunat, tapi bila masuk Ramadan, ya Allah, istiqamah dia jaga solat tarawih di waktu malamnya. Betul? Sebab apa? Syahrul barakah. Kebaikan yang melimpah ruah yang Allah berikan hanya dalam bulan Ramadan sahaja, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu hadirin hadirat, bila Allah pilih tahun ini untuk kita masuk dalam Ramadan, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, dah buat ke belum? Bila kita dapat dia masuk Ramadan ini, dah buat ke belum satu benda ni? Sujud syukur. Sujud syukur, ya Allah, terima kasih izinkan kami masuk Ramadan kali ini. Kalau belum buat, buat nanti. Angkat takbir, Allahu Akbar, niat saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala, terus sujud. Ketika sujud, zahirkan at-tahaddus bin ni'mah. Ya Allah, terima kasih dengan setiap nikmat ini. Bagaimana at-tahaddus bin ni'mah? Bagaimana menzahirkan nikmat Allah? 3 cara. Yang pertama, sebut Alhamdulillah. Ketika sebut Alhamdulillah, benar pada Alhamdulillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita sebut kalimah Rabb dalam Al-Quran, kita sebut kalimah Rabb dalam hadis Nabi, kita kena faham segala puji bagi Allah, iaitu Rabb yang memiliki 3 perkara yang tak ada pada manusia. Yang pertama, Rabb itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Rabb itu bukan saja menciptakan, sebab apa? Ada manusia juga yang mengaku dia mampu mencipta, betul? Saya mampu cipta ini, saya mampu cipta rumah, saya mampu cipta kereta, saya mampu mencipta teknologi. Tapi kita takkan mampu jadi yang kedua. Tidak mampu memiliki sifat Allah yang kedua. Apa dia? Al-Malik, yang memiliki. Kita boleh cipta, tapi kita tak mampu memilikinya, betul? Tak kala kita telah meninggal dunia, apakah itu milik kita lagi? Tidak. Tak kala kita telah mewariskan harta kita, menginfakkan harta kita, adakah itu milik kita lagi? Tidak. Tapi ada orang seperti Fir'aun mengatakan, aku, ana rabbukul a'la, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Dan dia mengatakan dia boleh mencipta, tapi dia gagal untuk memiliki. Dia mampu cipta banyak piramid ketika di Mesir waktu itu, tapi apakah dia mampu pada satu malam untuk tidur di semua piramidnya? Tak mampu. Apakah dia mampu untuk bermalam dengan isteri-isterinya pada setiap piramid yang dimilikinya? Tak mampu, sebab dia bukan Al-Malik. Al-Malik hanya Rabb, iaitu Allah. Tapi kalau ada orang kata dia mampu mencipta dan memiliki, pasti dia tak akan mampu buat yang ketiga. Apa dia? Dalam kalimah Rabb terdiri 3 perkataan ini. Al-Khaliq, Al-Malik, yang ketiga Al-Mudabbir, yang mengurus dan mentadbir. Allah. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah mengurus tanpa henti, tanpa rehat, tanpa tidur, tanpa sekelip mata pun terleka dan terlalai. Itulah Rabbil Alamin. Cara kita at-tahaddus bin ni'mah bila Allah izin kita masuk Ramadan, yang pertama sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pertama. Yang kedua, sebut dalam hati kita. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah sebut apa? Sebut yang kedua dalam hati, ya Allah, sesungguhnya semua nikmat yang kau berikan pada kami, wa ima, nikmat kami mampu berpuasa dalam Ramadan kali ini juga adalah datang daripada-Mu ya Allah. Bukan sebab kami soleh, kami alim, kami baik, kami mampu puasa, tak ya Allah. Tapi semua ini nikmat dari Engkau ya Allah. Ini cara zahirkan. Tujuannya, kenapa kena buat begitu? Supaya dapat mengeluarkan rasa ujub dalam hati. Selama ni kita ucap Alhamdulillah juga tuan-tuan, tapi Alhamdulillah kita tak sampaikan Allah. Alhamdulillah kita untuk diri kita je. Bila orang puji kita, Tuan Haji, Masya Allah, kerjanya bagus, Alhamdulillah. Zahir Alhamdulillah, tapi dalam hati, tengoklah siapa yang buat kerja. Subhanallah. Biasa tak tuan-tuan? Biasa. Bila orang puji kita, Ustaz, bagusnya Ustaz, ceramah Ustaz, Alhamdulillah. Zahir Alhamdulillah, dalam hati, tengoklah ilmunya macam mana. Astaghfirullah. Alhamdulillah kita terputus di langit yang pertama. Tak sampai pada Allah SWT. Sebab itu Ramadan kita nak didik hati dan jiwa kita untuk ajar cara syukur yang benar, untuk ajar cara sabar yang benar, untuk ajar cara redha yang benar. Sebab ini satu-satunya bulan
yang disebutkan sebagai madrasah tarbiyah rohaniyah. Waktu yang terbaik untuk latih diri kita, tundukkan nafsu kita, tundukkan rasa sombong dalam hati kita, rasa diri kita yang mampu buat semua perkara, rasa diri kita yang mampu selesaikan semua masalah, rasa diri kita yang mampu memiliki segalanya. Tidak tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada apa pun pada diri kita, melainkan semua ini pinjaman Allah. Sebab tu kita kena syukur dengan cara yang kedua, sebut semua nikmat ini datang dari Allah. Tapi tak cukup dengan cara zahirkan dengan lisan dan sebut semua datang dari Allah. Kena sebut dalam hati. Cara yang ketiga apa dia? Kena ajar pada hati kita sebut, ya Allah, sebut ini, aku tak layak pun terima semua nikmat ini ya Allah, melainkan ini adalah kehendak, qada dan qadarmu ya Allah. Yang ketiga, inilah maqam ubudiyah, maqam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maqam musyahadah, maqam kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Allah sebut orang-orang yang terbaik, mereka bukan sekadar Muslim dan beriman, tapi mereka pada maqam yang lebih tinggi, yakni maqam ihsan, yang dipanggil sebagai muhsinin, orang yang muhsin. Mereka lakukan ibadah bukan kerana manusia, tapi mereka buat kerana Allah. Meskipun mereka tak nampak Allah, tapi mereka yakin Allah nampak mereka. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dia beribadah benar kerana Allah, seolah-olah dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yakin dia tak nampak Allah, tapi dia tak yakin dan percaya Allah sentiasa melihat dia. Itulah dipanggil maqam ubudiyah, maqam muhsinin yang kita nak kejar supaya kita masuk Ramadan kali ini. Kita tak nak Ramadan kali ini sama macam Ramadan yang lepas. Kita berbalik pada suratul Fatihah yang saya sebutkan tadi. Pada ayat 1 hingga ayat yang kelima, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat 1 hingga ayat yang keempat, Allah Ta'ala bicara tentang akidah iman. Allah bicara tentang bagaimana kebergantungan diri kita hanya kepada Rabb, iaitu Allah. Ayat 1 dengan ayat 4, Allah Ta'ala bicara tentang keagungan dia. Siapa? Malik, sebagai pemilik, Al-Khaliq, sebagai pencipta, Al-Muddabbir, sebagai pengurus dan pentadbir langit dan bumi ini. Kemudian bila ayat yang seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, di situ ada apa? Unsur ibadah. Tunjukkan kami jalan yang benar. Jalan yang macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan cara ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sehingga jumpa ihdinas siratal mustaqim. Orang yang benar pada iman dan akidahnya, yakinnya, kemudian dizahirkan pada ibadah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dua perkara ini benar, dua perkara ini betul, Allah akan zahirkan apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta jalan siapa? Orang yang diberi nikmat, betul? Jalan yang benar, siapa jalan yang benar yang kita minta? Orang yang diberi nikmat itu, betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Baik. Dalam suratul Fatihah, sebab itu surah Fatihah ni sangat hebat, dipanggil sebagai Syifaul Quran. Menjadi surah yang sangat agung, yang sangat besar, bahkan menjadi wajib dalam setiap salat fardu dan salat sunnah. La salati liman yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah salat kalau tak ada Fatihah. Kenapa? Sebab dalam Fatihah tertegak tiga perkara. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, tentang akhlak. Orang yang benar akidahnya, imannya, yakinnya pada Allah, janji Allah, yakin dengan rahmat Allah, keampunan Allah, takut dengan ancaman Allah, kemurkaan Allah, gerun dengan balasan Allah, dan dia buktikan dengan amal saleh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, akan terzahir pada dirinya siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Dalam ayat ke-7 dan suratul Fatihah, Allah jawab pada surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Yakni orang yang taat pada Allah dan Rasulnya.
Siapa mereka? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. 4 golongan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tuan-tuan hadirin, ibu ayah sekalian, kalau benar ibadah kita, benar iman kita, dengan ilmu yang benar, dengan mujahadah yang benar, Allah akan zahirkan akhlak 4 golongan ini. Subhanallah. Siapa? Akhlak para Nabi SAW, akhlak para siddiqin, para sahabat radhiyallahu ajmain, akhlak para musyahidin, orang-orang yang meninggal dunia kerana syahid, dan akhlak orang saleh. Surah Al-Fatihah ayat 7 dijawab pada ayat yang ke-69 dalam surah An-Nisa. Allah perincikan lagi bagaimana sifat mereka. Surah An-Nisa ayat 69, Allah jawab pada Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa 4 golongan ini? Iaitu orang-orang yang sentiasa bersegera mencari keampunan Allah. Orang-orang yang sentiasa bersegera mencari kemaafan Allah. Bila waktu yang paling kita kuat rasa sayu, rasa syahdu untuk cari keampunan Allah? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, itulah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab itu Nabi SAW pada satu hari, ketika Nabi naik atas mimbar Nabi SAW di zaman Rasulullah ada 3 anak tangga. Kalau zaman ni pergi Madinah dah tak ada lah, hanya ada mihrab Nabi SAW sahaja. Tangga sekarang tinggi, ya? Tinggi, tujuannya sebab masjid semakin luas dan semakin besar. Zaman Rasulullah Masjid Nabawi tangganya 3 sahaja. Ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi naik satu anak tangga, sahabat tengok dari belakang, Nabi nak bagi khutbah. Ada riwayat yang berbeza, dalam kitab yang berbeza, ada riwayat kata ketika Nabi nak naik ke atas, riwayat yang kedua mengatakan Nabi turun ke bawah selesai khutbah. Dua-dua riwayat ini tidak berbeza dan tidak bercanggah antara satu sama lain, kedua-duanya disahihkan oleh para ulama hadis. Apabila Nabi sampai pada anak tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi berhenti, lalu Nabi angkat tangan, lalu Nabi menyebut kalimah amin. Sahabat pelik, kenapa Nabi berhenti, Nabi amin? Kemudian Nabi naik lagi anak tangga yang kedua, Nabi berdiri, Nabi tak toleh para sahabat, Nabi angkat tangan, Nabi sebut amin. Amin lagi. Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi sebut kalimah yang sama, amin. Sahabat kata selepas khutbah Nabi turun, yang bertanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang lain mengatakan bahawa Umar Al-Khattab tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kami lihat ketika engkau naik untuk memberi khutbah, engkau berhenti pada setiap satu anak tangga, dan aku lihat dan kami dengar engkau mengaminkan sesuatu, wahai Rasulullah. Kami tak dengar perkataan lain melainkan kalimah amin. Lalu Nabi SAW kata apa? Wahai para sahabat, sesungguhnya ketika aku naik di atas tangga demi tangga tersebut, ketika itu telah hadir di sebelah aku Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika Jibril datang di sebelah aku, lalu Jibril faqala li Jibril berkata kepadaku, Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sesungguhnya sungguh celaka dan binasanya orang-orang yang apabila tiba Ramadan dan dia masuk Ramadan tetapi dia tidak diampunkan oleh Allah. Nabi angkat tangan, Nabi bukan tolak, Nabi sebut apa? Amin. Siapa yang doa? Jibril. Siapa yang aminkan? Rasulullah. Tuan-tuan, doa siapa paling kuat? Jibril. Jibril pernah buat dosa? Tak pernah. Jibril pernah buat maksiat? Tak pernah. Jibril ada nafsu? Tak ada. Bila Jibril berdoa bermaksud apa? Tembus 7 lapisan langit dan bumi. Subhanallah.
Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, wa rafa'na laka dzikra, yang diangkat kemuliaannya terbaik di sisi Allah, mengangkat tangan dan berdoa amin. Tuan-tuan, sungguh Nabi tak sebut, tapi Jibril yang cakap perkataan ini. Gharima anfu abdin, celaka manusia yang begini. Allah. Sebab tu kita nak betulkan balik niat kita. Kita tak nak nanti keluar dari Ramadan kita tergolong di kalangan orang-orang yang dicelakakan, dibinasakan oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi ajar, jadikan ia zikir, jangan tunggu salat. Naik motor, naik kereta, berniaga kat bazar, beli barang, pergi pasar dan pergi kerja sebagainya, sentiasa sebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebut. Sebab waktu ini futihat abwabus sama, semua langit-langit 1 hingga langit 7 Allah sedang buka. Allah. Innal a'malu tu'rada, dan setiap amal terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang disebutkan sebagai orang yang terbaik ini, amin insya-Allah. Apabila tiba pada malam Ramadan yang pertama dan malam-malam yang Ramadan yang lainnya, Allah akan antar satu malaikat untuk menyeru manusia. Allah. Dan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah disebut idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk pada malam pertama Ramadan, Allah hantar satu malaikat. Malaikat akan berdiri di langit yang pertama, langit bumi, lalu dia akan berkata wanada munadi, dia akan menyeru, ya baghiyal khair, wahai pencinta-pencinta kebaikan, wahai pencinta-pencinta kebaikan, aqbil, masuklah. Allah. Mudah-mudahan yang diseru itu kita semua, tuan-tuan, amin ya Allah. Dan itu kita. Tapi ketika itu juga malaikat itu akan menyeru, wa ya baghiyal syir, wahai pencinta maksiat, wahai pencinta kemungkaran, aqsir, berhentilah, cukuplah. Walillahi uttaqa'u minan nar, kerana waktu ini Allah nak mengeluarkan senarai-senarai hamba-hambanya yang telah memang pun takdirnya dalam neraka jahanam. Allah nak keluarkan dan masukkannya dalam senarai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, sebab itu hadirin hadirat, Allah tak tengok keputusan kita, Allah tak tengok hasil kita, kerana Allah tahu hasil dan keputusan kita. Allah dah tahu dah nama kita dalam senarai ahli syurga ke neraka, betul? Kerana qada dan qadar itu dalam urusan Allah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kita tidak fikir sesungguhnya semua yang berlaku adalah dalam urusan dan pengurusan tadbiran Allah. Nama dah ada dalam senarai ahli syurga, senarai ahli neraka. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan takut. Jibril kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 1000 umatmu, kitab Imam Abu Las Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam 1000 umatmu wahai Rasulullah, hanya 1 saja masuk syurga. Allahu akbar. Hujibatul jannah bil makarihi, sesungguhnya syurga itu memang susah nak masuk. Sebab dikeliling syurga itu dikelilingi dengan pagar-pagar yang tidak disukai oleh hawa nafsu syahwat. Semua perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu diri kita, itulah syurga Allah. Nak tahan lapar, tahan dahaga, tahan mata, tahan lisan, bukan mudah, betul? Kena mujahadah, kena paksa. Paksa tu benda yang bertentangan dengan nafsu kita, betul? Yang bertentangan dengan nafsu kita, itulah syurga Allah SWT. Allah. Nak solat 20 rakaat bukan mudah. Nak solat panjang-panjang bukan mudah. Tapi benda yang bertentangan dengan nafsu kita, itulah menghalakan diri kita ke syurga Allah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Suatu Nabi sebut kalimah redha. Kita buat habis-habisan dalam Ramadan ini bukan nak tunjuk kita baik. Bila kita mampu solat 20 rakaat, jangan rendahkan kawan kita yang solat 8 rakaat. Jangan. Kalau kita mampu sedekah banyak-banyak, jangan nak pelecehkan kawan-kawan kita yang mampu sedekah RM1, RM2 je, jangan. Waktu ini urusan kita hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita bukan untuk menilai dan melihat manusia, tapi ukur bi'uyubin nafsik.
kelemahan dan aib pada diri kita sendiri. Allah. Sebab itu setiap kali salat kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa maksud wajburni? Allah maghfirli, ya Allah ampunkan aku. Wajburni, ya Allah tutup aib dan kelemahan aku, ya Allah. Sebab tu hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi SAW sebut mudah-mudahan kita diseru sebagai orang yang terbaik masuk dalam Ramadan ini, mudah-mudahan nanti bila keluar Ramadan kita jadi orang yang lebih baik, orang yang baru akhlak dan peribadinya. Amin ya Allah. Tapi semua tu dengan izin Allah. Jangan pernah claim sebab kita bangun malam. Jangan pernah claim sebab kita fasih baca Quran. Jangan pernah claim bahawa kita mampu istighfar banyak-banyak. Jangan. Sebab apa? Semua itu kita mampu buat. La haula wa la quwwata illa billah. Hujibatul jannah bil makarihi. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi, dipagari dengan perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu syahwat. Wa hujibatun nar. Dan sesungguhnya neraka itu wahujibatun nari bisyahawati, dan neraka itu wahai Muhammad dikelilingi, dipagari dengan perkara yang disukai, dicintai oleh nafsu manusia. Allahu akbar. Sebab tu hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita nak faham bila disebutkan syurga dan neraka, Allah nak bila Ramadan ini bertukar akhlak kita jadi akhlak ahli syurga. Bila disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang ingkar padamu ya Allah, tapi orang-orang yang diberikan nikmat, orang yang diberikan rahmat, orang yang diredai sehingga dia mampu untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan ya Allah. Itu yang kami minta ya Allah. Bagaimana sifat mereka? Sifat para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Bagaimana akhlak mereka? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pertama, mereka bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, segera buat baik. Ramadan terdetik hati nak sedekah, buat cepat-cepat. Sebab belum tentu Allah bagikan masa yang lebih lagi untuk hidup dan melakukannya. Allahu akbar. Sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat, 11 Ramadan hari ini, sebagaimana saya ceramah di sini, tahun lepas saya ceramah di Bandang Jaya, bapa saya meninggal. 11 Ramadan yang sama, lokasi je berbeza Tuan Haji. Bapa saya meninggal, dia cukup setahun ni. 11 masuk 12 Ramadan je, hari ni. Subhanallah. Cukup hari ni. Allah. Apakah beliau tahu, arwah tahu bahawa dia tak mampu menghabiskan Ramadannya pada tahun itu? Saya sedang kuliah waktu itu. Telefon bertalu-talu saya biarkan. Saya tak perasan. Habis kuliah, mak telefon. Abah dah tak ada. Subhanallah. Ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah redha dalam Ramadan ini kita jadi yang terbaik. Siapa? Uiddat lil muttaqin. Diberikan syurga yang luasnya 10 kali ganda syurga lebarnya. Siapa mereka? Wasari'u ila maghfirah, bersegera mencari rahmat dan maghfirah Allah. Bagaimana sifat mereka? Tengok dalam ayat 134 surah Ali Imran. Bagaimana sifat mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Mereka buat kebaikan, mereka berinfakkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan senang ataupun susah. Mereka tetap berusaha jadi orang yang bermanfaat. Itu sifat ahli syurga Allah. Mereka tak berkira dengan apa yang mereka miliki. Mereka tak berkira. Kalau mereka ada harta, mereka berikan harta mereka.
Sebab mereka yakin dengan firman Allah, "Tuqridullah qardan hasana, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Orang yang beri kerana Allah, Allah gantikan yang lebih baik untuk diri dia. Allah ampunkan semua dosa dan salah dia. Allah Ta'ala ucap terima kasih pada diri dia. Subhanallah. Siapa? Alladzina yufiquna fis sarra'i wad darra. Ini akhlak ahli syurga yang ada atas muka bumi. Wal kaziminal ghaiz. Ciri kedua mereka, apa dia? Menahan hawa nafsu dan amarah. Dia ada hak dan kuasa untuk marah, tapi dia tahan. Dia ada power untuk tunjuk kuasa dan kehebatan dia, tapi dia tahan. Itulah sifat ahli syurga. Bila kita mampu buat? Bila masuk Ramadan. Kita tundukkan nafsu kita, kita tundukkan keinginan kita, kita paksa dengan mujahadah. Sebab apa kita nak jadi ahli syurga? Yang Allah sebut, "Uiddat lil muttaqin," syurga yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Allah. Mereka pantas dalam setiap kebaikan. Mereka berusaha untuk memberi manfaat dalam keadaan lapang ataupun sempit, senang ataupun susah. Mereka sentiasa usaha menahan amarah dan nafsu mereka. Wal afina 'anin nas, dan mereka suka untuk memberi maaf kepada orang lain. Allah. Fayaghfiru li ahli al-ardi illa musyrikin aw musyahin. Allah nak berikan keampunan pada seluruh manusia melainkan orang yang syirik dan orang yang dalam hatinya ada dendam. Allah. Sebab itu ciri mereka, wal afina 'anin nas, suka beri maaf. Lepas ni kalau jumpa kawan-kawan, saya maafkan awak, awak maafkan saya je. Sebut Ramadan waktu paling terbaik. Siapa mereka? Allah puji, wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka lah orang yang telah berada pada makam muhsin. Aku cinta pada mereka. Tapi tak cukup dengan 4 sifat ini. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133, ayat 134, ayat 135. Allah sebut apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah. Siapa mereka? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا. Ciri kelima mereka, bila mereka buat salah, buat silap, buat dosa, mereka segera ingat Allah, zakarullah, fastaghfaruh, dan mereka beristighfar dan bertaubat pada Allah. Dan mereka yakin fastaghfaru lizunubihim, mereka bertaubat dengan setiap salah dan dosa mereka, sebab mereka yakin apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Banyak mana pun dosa kita, siapa yang berhak ampunkan? Banyak mana pun salah kita, siapa yang berhak ampunkan? Allah. Itulah kalimah Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah Akbar. Supaya kita faham, hadirin hadirat muslimin muslimat, supaya ada motivasi yang baru untuk kita. Kita dah masuk pada fasa kedua dan ketiga Ramadan ini. Kita luruskan niat kita, hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita cuba belajar untuk zahirkan 5 ciri ahli syurga yang disebutkan surah Ali Imran tadi. Berusaha dengan kebaikan, berusaha untuk memberi apa yang kita mampu dalam keadaan lapang ataupun sempit, sentiasa untuk bersyukur dalam keadaan fi sarra'i wad darra, senang ataupun susah, sentiasa berusaha untuk kawal hawa nafsu, kawal perkataan. Tuan-tuan, kita boleh maki tapi kita tahan kita nak maki, kita boleh kritik tapi kita tahan untuk kritik, kita boleh caci, kita ada kuasa, kita ada power tapi kita tahan. Itulah sifat wal kaziminal ghaiz. Tapi kalau kita masih ada ego, kita nak luahkan juga, kita belum sampai makam hamba Allah. Kita masih sombong dengan Allah. Ubah lisan, ubah pandangan, ubah cara kita berfikir, ubah prasangka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang keempat apa dia? Cuba untuk sentiasa berikan
afwan. Banyak mana pun salah orang tu pada kita, kita cuba maafkan. Cuba maafkan. Itu sifat ahli syurga. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fathul Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, bila Allah Ta'ala kata kemenangan untukmu wahai Muhammad, berbondong orang akan masuk Islam. Nabi bawa tentera daripada 10,000 pasukan sahabat nak buka Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Sa'ad ibn Ubadah atas kuda menghayunkan pedangnya. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, inilah saatnya, inilah saatnya, inilah malhamalatul kubra, inilah saatnya untuk kita balas dendam wahai Rasulullah. Nabi sebut apa? Wahai Sa'ad, ta'al. Bukan itu maksud Fathul Mekah. Wahai Sa'ad ibn Ubadah, kehadiran kita ke bumi Mekah ini untuk membuka Mekah, bukan untuk berperang, tapi tujuan kita adalah untuk marhalatu, untuk memberikan rahmat kepada manusia. Subhanallah. Untuk memberikan kemaafan kepada manusia. Siapa saja yang masuk ke dalam pintu-pintu rumah-rumah mereka, aku maafkan mereka. Subhanallah. Siapa? Wal afina 'anil nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam para sahabat. Abu Sufyan dalam peristiwa Fathul Mekah cuba naik kuda, bawa dengan begitu laju untuk pergi ke kemah Nabi, bukan untuk bunuh Nabi, nak minta maaf, nak taubat pada Nabi, nak taubat pada Allah, nak minta maaf di atas kesalahan dia. Siapa yang dah hunus pedang nak pancung kepada Sayyidina Abu Sufyan? Umar Al-Khattab. Nabi tahan, wahai Umar, dia datang kerana Allah, dia datang kerana taubat kepada Allah. Siapa engkau untuk memberikan keputusan dalam hidup dia? Subhanallah. Siapa tuan-tuan? Wal afina 'anil nas, maafkan manusia. Dan siapa orang yang paling banyak bertaubat pada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau orang bertanya pada saya, Ustaz, 8 rakaat ke 20 rakaat yang afdal solat tarawih? Tak ada istilah afdal di sini tuan-tuan. Afdalnya yang terletak dalam hati. Kalau kita mampu solat 8 tapi 8 kita sama macam orang 20, hebat tak? Hebat. Kenapa Sayyidina Umar buat 20 rakaat? Kenapa Imam Malik bin Anas zaman dia buat 36 rakaat? Sebab mereka tahu, mereka sedar, kita tak mampu menandingi 8 rakaat solat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 rakaat solat tarawih Nabi, solat malam Nabi, 5 juzuk 4 muka surat tuan-tuan. Mampu tak lawan? Kita baru panggil Imam Hafiz baca 1 muka surat, balik pengurusi dah kena komplain. Allah, kenapa Imam Hafiz baca 1 muka surat? 1 muka surat tuan-tuan. Ini Nabi baca, Huzaifah Al-Yamani kata 5 juzuk 4 muka surat. Itulah pertama kali dan terakhir aku ikut Nabi solat malam. Allahu Akbar. Nak tunjukkan betapa kualiti yang keutamaan di sisi Allah. Sebab itu hadirin hadirat, apa yang dikongsikan pada petang ini menjadi motivasi untuk kita. Mudah-mudahan terzahir sifat-sifat ahli syurga ini sepanjang Ramadan yang kita lalui ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memiliki sifat ahli syurga ni. Belum sampai syurga lagi dah terzahir sifat ini ya Allah. Balik tuan-tuan cari surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136. Balik tuan-tuan renung, perhatikan ayat itu. Ayat 133 hingga ayat 136 ini Allah menjawab pada surah An-Nisa ayat 69 tadi. Sifat-sifat yang terzahir pada 4 golongan yang Allah redha, Allah terima, Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Yang baik, yang indah semuanya daripada Allah, yang lemah dan kekurangan datang daripada diri saya. Dengan izin Allah, saya menyusun 10 jari memohon ampun seandainya ada kesilapan dan kelemahan saya sepanjang menyampaikan sedikit ilmu yang tidak banyak ini. Mudah-mudahan kita semua yang bersama, kita bertemu dan berpisah kerana Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan di dalam syurga Allah SWT. Amin. Amin. InsyaAllah. Kita sama-sama istighfar insyaAllah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.
ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كله لا إله إلا أنت يا الله ya Tuhan kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah, kami mohon rahmat dan keampunan-Mu ya Allah, kami mohon rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan diri kami sendirian ya Allah, jangan Engkau tinggalkan diri kami sendirian ya Allah, walaupun sekelip mata ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup dan mati kami, segala urusan dan ikhtiar kami, tawakal kami hanya kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih tuan-tuan, ibu ayah yang hadir. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita istiqamah untuk seronok duduk dengan mana-mana kuliah ilmu yang dijalankan. Amin. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.